Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua follower, kepada semua pengikut, kepada semua penonton yang sedang menonton kami di Facebook dan juga Instagram di Future Integrative Homeopathy Center. Okey, saya Hazim. Saya Nik Fahmi Dari Future Integrative Homeopathy Center. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda dari pelbagai usia, sama ada bayi, kanak-kanak, remaja, orang muda, orang tua, dengan kos yang mudah mampu milik dan juga secara alami dan semula jadi menggunakan perubatan homeopati. So, bertemu lagi kita kembali di FIHC Daily Homeopathy Talk. So hari-hari kita buat untuk kita bercerita dan berkongsi ilmu tentang masalah kesihatan yang sering dialami oleh orang-orang sekarang. Okay, so semalam kita dah cerita tentang asma. Asma ni biasanya dalam kita cara nak asma ni adalah biasanya pada golongan kanak-kanak. Di mana kita dah bercerita semalam di mana early intervention adalah yang terbaik. So hari ni kita nak cerita tentang chickenpox. Tu bahasa Inggeris dia lah. Chickenpox. Chickenpox Bukan chicken chop. Bukan chicken chop. Bukan. Okay. So kita nak cerita pasal chickenpox. Dalam bahasa Melayu dia adalah demam campak. Demam campak. Okay, so demam campak ni, okay, kita berkenalan dulu lah. So benda ni adalah satu penyakit di mana demam campak ni adalah disebabkan virus yang bernama Varicella zoster. Varicella zoster virus. Virus, dia adalah virus. So virus ni dia mudah dijangkiti. Okay, so tu adalah basic dia punya knowledge lah. So boleh tak ni cerita lagi apa yang dimaksudkan dengan demam campak? Okey, demam campak atau bahasa Inggerisnya kita panggil chickenpox ataupun dalam bahasa lain kita tengok dipanggil sebagai varicella. Dia adalah salah satu jangkitan yang disebabkan oleh macam Hazmi cakap tadi, Varicella zoster virus. Jadi okey, demam campak chickenpox ni dia characterize macam mana kita nak kenal dia ni, dia adalah dia menunjukkan simptom yang mana macam dia naik biji-biji tu, dia naik biji, dia macam first warna merah, lepas tu dia warna kuning, lepas tu dia naik nanah. Jadi itu adalah demam campak. Dan juga demam campak bukan setakat itu saja dia ada simptom kulit tu. Dia ada juga simptom kulit merah dan juga gatal yang sangat gatal, intense itching, dan juga disertai dengan demam, pening kepala, dengan rasa penat dekat badan, dengan rasa lemah, dan juga rasa nak muntah, dan juga ada masalah sakit perut. Semuanya itu sebabkan oleh sistem badan yang terganggu. Okey, dalam Varicella zoster ni ataupun demam campak ni selalunya terjadi di dalam golongan kanak-kanak, orang yang imun sistem rendah dan juga orang tua. Okey, apa maksudnya dia macam apa maksudnya macam benda ni terlalu terjadi di bahagian kanak-kanak ni? Sebab apa kanak-kanak macam mana kita selalu tengok lah, boleh katakan semua orang, boleh katakan mostly kanak-kanak di Malaysia lah especially, semua mengalami perkara macam ni, which is like demam campak. Demam campak yang diorang selalu hadapi, salah punca dia disebabkan oleh imun sistem badan yang sedang membina dalam kanak-kanak. Sebab tu mereka senang mendapat virus ini. Okey, mesti ada yang tertanya lah, okey, virus ni datang dari mana? Virus Varicella zoster ni. Okey, virus Varicella zoster ni dia datang daripada ataupun kita panggil transmission of air. Apa tu, air droplet. Ataupun dia ada kontak dengan orang yang Varicella zoster ni. Jadi bila ada kontak dengan orang macam ni, barulah dia akan kena, ataupun kanak-kanak tu akan kena. Simptom tu akan mula muncul selepas exposure dekat tu, dia akan muncul dalam 10 ke 20 hari. Dan lepas 10 ke 20 hari baru dia akan muncul simptom tu. Simptom yang apa yang saya cakap tadi, first dia akan naik kulit gatal, kulit merah. First kulit merah dulu. And then lama-lama dia naik kulit biji-biji. And then ketiga, sekali lama-lama dia kulit biji tu jadi warna kuning.
Dia akan naik macam air-air. And then lama-lama dia akan naik jadi demam. Lepas tu bila demam pening kepala. And then semuanya. Jadi benda ni selalu terjadi. Okey, mesti ada tertanya lagi. Okey, virus varicella zoster ni sebenarnya datang dari mana? Tadi kata ada dengan kontak orang. Dia datang dari mana? Itu kita tak tahu sebenarnya. Sebab apa virus ni, satu cakap dia very kecil. Yes. Virus kuman memang benda tu kita tak nampak ni. Contohlah macam kita nampak harimau depan mata kita kan. Okey, kita boleh lari. Tapi kalau virus nampak ke mata kita, kita tak nampak dah. Sebab tu kita tak boleh nak buat apa. That's why kita ada prevention masing-masing. Yes. Betul tak Alif? Betul. Dia konsep sama macam sekarang, COVID. COVID adalah virus. Betul. Ya, so COVID adalah virus and dia adalah air transmission. So sebab tu, tapi yang bezakan dia adalah attack zone dia. Maksudnya contohnya COVID dia menyerang RS kita, respiratory system kita. Kita ni sistem pernafasan. Yes, and most of them adalah yang bawa kematian adalah yang disebabkan tak cukup oksigen dan juga mereka kadar oksigen dalam darah kurang dan juga sesak nafas. Itu adalah dia punya last stage lah kiranya. And then kalau varicella zoster ni pula demam campak sekiranya tidak dirawat, dia akan boleh membawa kepada kematian. Macam mana? Dari segi dia akan menyebabkan komplikasi di dalam bahagian otak. So bila bahagian otak ni, kita tahu otak ni adalah raja badan kita. So bila otak tak boleh nak function ataupun ada panggil keradangan, benda tu boleh menyebabkan kepada kematian sekiranya tidak dirawat dengan segera. Betul. Tapi sekarang orang yang ada demam campak ni yang boleh membawa kepada kematian tu adalah rendah. Sebab apa? Ketika kita bagi, kita dah dapat dah vaksin. Nama vaksin tu MMRV, Measles, Mumps, Rubella, Varicella. Yes. Itu first dose dia dapat waktu 9 bulan dan second dose pada 12 bulan. So pentingnya kita kena ikut National Immunization Program. So daripada kalau ada macam buku pink tu kan, biasanya tu orang yang dah ada bayi ataupun orang yang ada anak yang ikut kena tahu dia punya perkembangan dan juga kena ambil vaksin mengikut jadual yang ditetapkan. Sebab benda tu dah kita dah pernah belajar. Mungkin sebelum tak ada vaksin, benda tu bawa kepada kematian yang banyak. So bila vaksin kita bagi, dia jadi kadar kematian tu menurun. Macam sekarang COVID, kita dapat keberkesanan vaksin tu sendiri. Daripada 10,000 dah sekarang semalam kes terbaru 6,000 lebih, which is benda tu menurun. So insyaAllah sekiranya kita berterusan dengan benda ni, kita akan dapat penurunan dan juga kadar kematian yang lebih rendah. Okay, tu dah termasuk sikit lah dalam complication. So selain daripada keradangan otak, apa yang Hazim cerita tadi tu, macam contoh COVID-19 ni, dia certain virus dia attack, dia macam menyerang tempat yang lain di badan kita. Yes. Okey, contoh macam COVID-19 yang kita tahu sekarang ni, dia serang di bahagian sistem pernafasan kita. Yes. Okey, kalau macam varicella zoster ni ataupun chickenpox ni, dia serang dekat mana? Dia serang dekat kita punya immune system, which is dekat kita punya bahagian otak. Yes. Sebab tu kita ada tunjuk simptom macam demam, sakit kulit gatal, apa semua tu lah. Yang semua tu, and then itu dia menunjukkan virus tu tengah merebak di kawasan tertentu. Jadi apa yang kita boleh buat untuk bila kita ada chickenpox ni, ada ubat dia ke tak? Ada rawatan dia tak? Yes, ada rawatan dia dan juga ada cara-cara untuk kita uruskan demam campak ini. Especially kalau jadi kat kanak-kanak. Kalau jadi kat kanak-kanak, memang untuk parent memang benda ni dikatakan push. Dia orang bersedih, dia orang bertakut. Dia orang macam fikir macam tengok pula anak kanak-kanak, dia orang tak macam orang dewasa. Kalau gatal semua, dia orang macam mana, dia punya reaction? Nangis lah. Dia orang menangis, dia orang melalak, dia orang apa lagi, dia orang macam bising lah, kata gatal, ngadu kat mak dengan ayah, kata ni gatal, sampai menangis, sampai garu berdarah-darah. And then sebab itu kadang-kadang dia punya reaction dia punya sensitivity sangat tinggi. That's why, and then itu dah menjadi macam satu kerisauan lah untuk ibu bapa bila tengok keadaan tu, nak buat apa. Okey, apa yang
anda semua perlu buat, tuan-tuan, perempuan, ibu bapa sekalian, apa yang anda boleh buat untuk kanak-kanak anda, anak anda. Okay, first kali, yang paling penting sekali, kita kena isolatekan dia daripada orang lain dulu. Pengasingan. Maknanya kata dia sekarang ada dalam badan dia ada tunjuk simptom virus. Virus zoster itulah. Jadi apa kita buat? Jadi jangan bagi dia duduk dengan orang lain. Isolatekan dia, duduk di rumah dengan kita. Kalau boleh yang tempat tidur tu terus tukar. Yes, basuh terus. Dan juga pastikan pengasingan tu berlaku. Jangan bagi dia keluar mata-mata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, make sure yang diri sendiri tu bersih. Make sure yang kawasan sekelilingnya bersih. Macam tadi Haji cakap, kita tukar tilam, tukar pakaian, bukan tukar beli baru tak, basuh. Itu maksud dia. Basuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau disebabkan garu yang kuat sangat apa semua tu, okey. Jadi pastikan kuku anak-anak anda tu potong. Potong kuku anak-anak anda. Supaya dia tak garu dan kulit tak rosak lah. Jadi itu pengurusan yang pertama lah. Dan juga kalau demam, kalau badan anak anda yang demam panas semua tu, okey, bagi kat dia ubat Panadol ke paracetamol ke, ataupun dalam homeopati kami ada juga untuk ada masalah macam ni, dan boleh juga ambil ubat homeopati dan juga sebagainya lah. Dan juga make sure dia minum banyak air. Banyak air untuk apa? Untuk pastikan badan dia sentiasa hidrasi. Itu yang penting. Bila badan kita hidrasi, imun sistem kita pun terjaga. Dan juga kepada ibu bapa sekalian dan juga pada siapa-siapa yang ada masalah demam campak ni, jangan risau. Demam campak ni dia akan hilang dengan sendirinya sendiri. Itu sekiranya ada ambil vaksin. Itu sekiranya kalau ada ambil vaksin, ada ambil prevention masing-masing, ada pengurusan dia, ada ubat yang dibuat, dia akan hilang dengan sendirinya. Sebab virus ni dia ada masa-masa dia. Cumanya dalam hal ni kalau dia sebenarnya kalau kita tak buat apa-apa prevention ataupun management, kalau kita dan katanya kita buat bodoh je, kita macam tak buat apa-apa pun, dia akan membawa benda tu ke arah kematian ataupun komplikasi yang lain. Sama juga macam virus COVID-19 ini. Ini pun sama juga dengan virus solar zoster ni. Dan katanya kalau tak buat apa-apa, akan membawa kepada kematian ataupun paling mudah complication yang lain. So sekiranya anda macam tadi yang boleh nak dapatkan rawatan homeopati, boleh ke? Boleh. Cara dia WhatsApp je di nombor yang kita dah bagi dekat bawah kat ruangan komen, ataupun boleh message di kami di Facebook ataupun di Instagram. Di mana-mana yang anda rasa lebih selesa, InsyaAllah kami akan cuba dapat layan anda dengan secepat yang mungkin. Okay, so kita dah macam cakap pasal varicella zoster, iaitu demam campak. So kita dah macam bincangkan jugalah. So biasanya dia jadi kepada orang yang lebih risiko, faktor risiko dia adalah macam Nik beritahu tadi, orang yang imun sistem rendah ataupun yang telah terdedah kepada virus itu sendiri. Dan juga kanak-kanak, kebiasaannya kanak-kanak yang lingkungan umur dia adalah dalam 1 sehingga 9 tahun lah. Itu adalah waktu yang di mana imun sistem dia tak terbina dengan kuat lagi. And then orang yang tidak menerima vaksin juga dia berisiko tinggi juga. Dan juga orang yang ada terdedah kepada di tempat kerja. Contoh dia yang biasa kita cakap, tempat kerja ni adalah tempat yang macam hospital, yang kita banyak terdedah kepada orang yang sakit. So di situ adalah faktor risiko yang boleh menyebabkan kita mendapat demam campak itu sendiri. So macam mungkin biasa tak dengar orang cakap, kalau macam orang yang dah besar ni, kita cakap orang kanak-kanak kan, kalau dewasa macam mana pula? Ada kebarangkalian tak untuk dapat demam campak? Okey, kalau dewasa ni kan, dewasa juga boleh dapat demam campak, ataupun lagi teruk lagi dia akan dapat shingles. Kayak. Kayak tu daripada dia punca pun sebabkan oleh virus juga. Dia dalam family yang sama. Okey, saya nak cerita sikit lah, nak kongsi pada anda. Okey, macam mana orang dewasa ni orang dewasa ni dia sama ada dapat demam campak ataupun kayak terus. Okey, demam campak ni macam mana dia dapat? Okey, sebabkan masa kecil dia tak dapat lagi. And then which is that masa tu immune system mungkin dia terjaga dengan baik ke, ataupun tak expose dengan mana-mana, dan
Dari segi pengamalan makanan yang diberi, okey, sangat bagus. Dan bila dewasa, mesti dalam umur 20 hingga 25, okey, dia dapat. Itu contoh dia lah. Which mean that itu dikatakan baru dia dapat. Okey, kalau untuk orang dapat shingles ni ataupun kayak, okey, orang macam ni ialah dia masa kecil dahulu, masa muda dahulu, sebelum dia umur, katakan umur 24, 23, okey, mana kata dia sebelum umur tu dia pernah diekspos dengan virus varicella zoster itu sendiri. Mana kata dia pernah didedahkan benda tu. Tetapi macam mana dia ni, saya nak kongsi juga mengenai fitrah virus tu sendiri. Okey, bila virus tu masuk dalam badan orang tu, which is varicella zoster masuk dalam badan orang itu, dia tak bentuk lagi. Mana kata dia tak hidup lagi dalam tu. Jadi bila dia tak hidup lagi dalam tu, and then dia ada serta orang, serta bab tu kata dia bergantung pada certain orang juga, bergantung pada setiap individu. Lain orang dia punya sistem di badan, lain orang lain juga dia punya pengaktifan virus tu dalam badan. Okey, dalam ini makna kata dalam umur ni muda lagi, sebelum 24 yang saya beritahu tadi tu, dia virus tu tak hidup lagi, tak aktif lagi. And then after that, after for a long period, the virus then regain, started lagi. Masa dia start balik, masa dia aktif balik. Bila dia aktif balik, okey, dia akan muncul dengan simptom, which is that dia tengok juga activation dia tu can be to vigorous ataupun can be to passive. So bila vigorous tu, dia akan muncul ni simptom shingles. Shingles ni boleh katakan lagi parah sikit lah daripada varicella zoster ataupun campak ni. Sebab apa, dia ada dalam golongan family lain, dan juga cara rawatan pun lain, intervention pun lain juga. Yang ini kena faham mudah. Kenapa mana kata macam orang ni tak pernah ada campak, tapi bila tiba-tiba dalam umur macam ni, dia tiba-tiba ada campak ataupun kayak. Kayak, okey, dia ada demam campak pun sebab reasonnya lain, dia ada kayak pun sebab reasonnya lain. Itu sebab apa? Bergantung kepada immune system pada orang masing-masing. Sebab tu pentingnya kita tahu kenapa risiko-risiko ni berlaku kepada orang macam ni. Satu, immune system badan, which is like contoh daripada kanak-kanak, orang immune badan sistem lemah atau kita panggil immunocompromised. Yang ketiga, orang tua. Kena faham mudah. Okey, kanak-kanak dia punya immune system dia, which is daripada lahir sampai umur 9 tahun atau 10 tahun, dia ni sistem badan tengah developing. Maknanya dia tengah macam naik turun, dia tengah develop. Which is dari segi apa maksud immune system tengah develop ni? Maksudnya dari segi organ dia, dari segi tisu badan dia, dari segi dia punya sistem darah dia semua tengah develop dia tu. Itu that's why dia macam ni, dia gerak turun. Tapi kalau orang dewasa, bila dah sampai dalam which is badan dah mature dah, okey, dia sama ada badan dia tengah dia punya sistem badan tinggi ataupun low ataupun medium. Which is ni bergantung pada setiap orang. Bukannya sebabkan umur macam ni tak. Ini bergantung pada setiap orang, which is umur dah mencapai kematangan. And then bila kalau orang yang immune system yang immunocompromised ni lah. Okey, immunocompromised ni makna kata orang yang ada penyakit kronik. Contohnya macam kencing manis, darah tinggi, ataupun sakit jantung, ataupun ada kolesterol, ataupun ada masalah buah pinggang. Okey, orang macam ni dia punya immune system boleh kita katakan low, ataupun sensitivity dia low. Jadi sebab dia dah ada penyakit tu lama dah, kronik dah. Betul. Bila masa kata ada penyakit dalam badan dia, jadi sistem badan dia dari segi organ dia, tisu dia tak sama macam sebelum ni, tak sama macam orang muda, ataupun dia tak balance. Jadi orang macam ni pun dikira sebagai immune system rendah, dan juga senang untuk exposure dengan virus ni. Termasuk dengan orang tua macam mana pula? Okey, immune system rendah. Itu dia nak faham dari segi immune sistem badan. Bila kita faham ini, baru kita faham okey, risiko dan juga faktor, dan juga macam okey, kalau expose kat benda ni apa yang jadi. Itulah kita kena faham molek-molek benda ni. Yes. So macam tadi cakap apa yang kita yang besar pun boleh dapat sebab benda tu dah ada kat dalam badan kita tapi tak activatekan lagi. So biasanya dia akan teractivate disebabkan ada trigger dia. Dan kebiasaannya adalah mungkin daripada segi pemakanan ataupun daripada segi surrounding, persekeliling. Mungkin something yang boleh men-triggerkan dia. So dia tak semesti dia ada
spesifik sebab. Dia macam biasanya dia punya sebab tu akan jadi luas. So kita kena tahu apa yang kita boleh makan, apa yang kita boleh expose to, and apa yang kita tak boleh makan. So kita kena take note pasal diri kita sendiri. So take care of yourself lah kiranya. So kita kena tahu badan kita lebih baik lah. So dengan cara itu kita boleh mengelakkan diri daripada mendapat sebarang penyakit yang tidak diingini lah. Contohnya macam dia boleh katakan masa kecil dia tak pernah ada campak ataupun demam sesama ke apa semua kan. And then dia macam tadi bila dia dengar benda ni dia kata macam ada virusnya tak hidup lagi dalam badan dia. So macam mana nak buat? So macam aku dulu tak ada aku campak semua, tapi so macam mana? Adakah aku pun dalam golongan orang yang virus aktif lagi? Itu tak boleh kata juga. Tapi dia boleh jadi kalau anda macam lifestyle anda boleh katakan agak macam tak terjaga. Dia akan terjadi sekiranya kalau macam pemakanan tak jaga, atau yang kedua expose dengan environmental risiko, which is that dengan habuk ke, dengan benda-benda smoking semua ni. Yang ketiga merokok, yang keempat atau vaping lah, semua tu lah. Which is that benda-benda yang mana menjejaskan kita punya respiratory dan juga kita punya immune system. Perbuatan kita tu menyebabkan immune system kita low. Jadi itulah virus yang mana tak aktif tu dia akan aktif. So apa yang saya boleh rumuskan kepada anda yang mana yang mungkin dia tak ada demam campak dulu semua. Saya tak boleh kata yang anda semua ada virus dalam tu, tak. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan kepada anda semua, amalkan gaya hidup yang sihat. Amalkan gaya hidup yang sihat, jaga pemakanan, jaga kita punya lifestyle, exercise banyak. Dan juga anda kata macam nak makan homeopati untuk menjaga lifestyle anda, yes, kami ada scope untuk tu. Jangan risau. Dan juga kami akan nasihatkan anda apa yang boleh, apa tak boleh. Sebab apa? Kami tujuannya hanyalah untuk improve your quality of life. Itu kita punya objektif sebagai physician. Kita nak tengok patient kita ataupun orang yang jumpa dengan kita ni mendapat kesihatan yang lebih baik. Sebab benda tu bagi kegembiraan kepada kami dan juga kegembiraan kepada anda. So macam mana nak dapatkan rawatan daripada kami? Mudah sahaja. Just tekan link, cakap saya nak buat appointment, dan katakan apa masalah kesihatan yang anda hadapi. Anda boleh tekan link di Facebook yang ruangan komen ni, ataupun di Facebook ataupun di Instagram. So kita sudah berada di penghujung rancangan. So kita buat benda ni tiap-tiap hari ya. So sekiranya anda mempunyai sebarang masalah kesihatan, sama ada dari pelbagai usia, sama ada kanak-kanak, bayi, remaja, orang muda, orang tua, tak kira lah masalah penyakit apa pun, dan rasa macam nak cuba pula cara lain kan, nak try homeopati, lagi-lagi yang sekarang dah ada dekat kampung Sungai Udang Kelang. Kan jarang-jarang ada pusat homeopati di kampung Sungai Udang ni. So sekiranya anda mahu mendapatkan rawatan daripada kami dan ingin buat appointment, boleh tekan nombor di link ataupun 0142619264. So kita dah berada di penghujung rancangan. Kita nak buat hebahan sekali lah. InsyaAllah pada esok malam kita ada live di Facebook dan juga Instagram bersama Solace Homeopathic Wellness Center pada jam 8.30 malam, berkaitan tentang apa? Fakta dan mitos, atau bahasa Inggerisnya fact versus myth, tentang homeopati, supaya kita nak memberi penjelasan yang lebih baik dan juga kita nak rungkaikan persoalan apa yang biasa orang tanya kepada kami sebagai pelajar homeopati, dan juga macam experience kami dalam merawat pesakit. So dengan itu kami menutup sesi kami pada hari ini dengan ucapan semoga anda dapat kesihatan yang lebih baik dan juga jaga SOP. Dah boleh rentas negeri, jangan lupa SOP, jaga SOP, dan juga kita jaga kita. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari dengan tajuk yang berlainan di FISC Daily Homeopathy Talk. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.